Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah sementara kita menunggu sahabat kita yang lain, bagi menambahkan keberkatan waktu pagi yang mulia ni, kita memulakan dengan kita sama-sama berselawat ke atas junjungan baginda Nabi SAW. Moga-moga Allah Ta'ala membuka segala pintu-pintu kebaikan di dalam kehidupan kita dengan asbab keberkatan selawat, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita. Serta moga-moga dengan keberkatan selawat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mematikan kita dalam kematian husnul khatimah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Kita masih lagi menyambung pada nasihat yang ketiga, iaitu di bawah ilmu tidak bermanfaat kecuali setelah diamalkan, iaitu pada menyambung ke surat yang ke-8. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan apakah yang engkau katakan berkenaan dengan hadis ini apabila engkau tidak beramal dengan ilmu-ilmu engkau? Hadis itu ialah bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, muttafaqun alaih an Ibni Umar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, iaitu anak kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kata Nabi SAW, Islam itu diasaskan atas 5 perkara: penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, setelah kita membahaskan tentang pentingnya beramal dengan ilmu berdasarkan dengan hadis, berdasarkan dengan dalil yang dibawakan oleh Imam Ghazali, beberapa dalil di dalam Al-Quranul Karim, iaitu tentang kepentingan beramal. Banyak dibawa dalil-dalil, antaranya yang disebut orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka syaratnya dia mesti beramal dengan amal yang soleh. Berarti tidak cukup seorang itu dia cerdik tentang agama tetapi tanpa amalan, mana mungkin dia tidak, maka mungkin dia tidak akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan banyak dalil-dalil Al-Quran yang lain, termasuklah bagaimana di dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang mana yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terbaik. Amal yang terbaik yang ditafsirkan oleh para ulama, pertama adalah amal yang menepati syarak, amal yang menepati aturan syariat. Kemudian amal yang terbaik adalah amal yang dibuat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nak menunjukkan itu di antara banyak dalil-dalil Al-Quran, kenapa seseorang itu dia tidak boleh berdiam diri dengan ilmu yang ada pada dia. Dia tidak boleh merasa seronok hanya menjadi orang mengaji tanpa dia menjadi orang yang beramal. Maka kemudian dibawakan pula dalil hadis, iaitu kenapa perlu beramal. Baik kalau kita kata beramal ini tidak penting, beramal ini cukup sekadar kita cerdik, maka apa jawapan kita terhadap satu saja hadis Nabi SAW yang berkisar tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam, yang semuanya itu adalah syariat zahir, yang mesti dizahirkan, yang mesti diamalkan. Ya, kalau di dalam urusan i'tikad kita mungkin tak nampak, beriman kepada Allah kita tak nampak, kerana ia melibatkan urusan di dalam hati. Keyakinan seseorang itu kepada Allah mungkin kita tak nampak, kerana i'tikad ini adalah di dalam pegangan hati. Tetapi apabila disebut tentang syariat zahir, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, maka ini melibatkan ibadat zahir. Jadi maka dengan sebab itu ibadat zahir ini dia menuntut kepada beramal. Yang pertama disebut bagaimana syahadati alla ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia mesti dizahirkan ucapan 2 kalimah syahadah. Kerana kalimatus syahadah itu yang mengikat di antara hamba dengan Tuhannya, yang kita sebut sebagai akidah, dengan kalimah syahadah, ikatan 2 kalimah syahadah.
Yang mana ikatan janji inilah yang mengikat di antara hamba dengan Tuhannya. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah ikatan-ikatan janji-janji kamu. Syahadah dia bukan sekadar lafaz. Dia bukan sekadar kita ungkapkan kalimah syahadah, tetapi dia mengandungi makna penyaksian. Seseorang yang mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan dia faham, dia reti dan dia tahu. Sebab tu kita sebut dalam kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebab apa disebut sebagai aku bersaksi? Kerana saksi ini adalah orang yang faham dan tahu pada perkara tersebut. Macam saksi aksiden. Kalau aksiden berlaku di USJ, dia tak panggil saksi daripada Gombak. Mesti saksi yang berada di tempat kejadian juga. Berarti saksi adalah orang yang tengok. Dia menyaksikan peristiwa tersebut baru boleh jadi saksi. Jadi sebab itu bila kita bersaksi, aku bersaksi, berarti kita mengungkap ungkapan kalimah syahadah itu dengan penuh pengetahuan kita. Dengan penuh keyakinan kita. Maka kita mengungkap ungkapan kalimah syahadah. Maka dengan ungkapan itu terikatlah, iaitu dengan ikatan yang sangat kuat yang dinamakan akidah Islamiyah, iaitu ikatan simpulan Islam. Akidah daripada perkataan aqada, iaitu simpulan. Disimpulkan. Simpulan ni pula ada dua simpulan. Satu simpulan yang zahir. Zahir, simpulan zahir ni simpulan apa? Simpulan yang kita boleh tengok, kita boleh pegang. Kita simpul tali, itu simpulan juga, simpulan zahir namanya. Kita simpul tali, kita simpul tasbih ni ke, ataupun apa saja simpulan yang kita boleh pegang, yang kita boleh tengok, dia tidak bersifat kekal. Termasuklah besi yang menyimpul sekalipun. Sekuat mana pun besi yang tersimpul, pasti boleh diliraikan dengan haba yang sangat panas. Jadi berarti simpulan yang zahir ni dia tak kekal. Maka simpulan yang kita bahaskan, simpulan akidah ini adalah simpulan yang tidak nampak, tetapi dia sangat kuat. Simpulan maknawi, iaitu yang sangat kuat ikatannya. Seperti mana adanya akad jual beli. Ikatan jual beli. Kita beli barang di kedai, kita beli telur contohnya, sepapan telur, kita beli, kita bayar, telur tu dah jadi hak milik kita. Walaupun tidak tersimpul antara telur itu dengan tuan empunya telur. Walaupun tidak tersimpul, tapi telur tu jadi hak milik kita. Keluar saja daripada Medan USJ, tiba-tiba telur kita kena ragut. Tak tahu ragut mana, bodoh ragut telur ni. Barangkali sebab musim telur mahal, dia pakat nak telur. Dia ragut telur, buat apa lagi? Mana barang tersebut tak ada dengan kita. Hakikat tetap kita, itu barang kita. Ini simpulan yang kita kata yang tak nampak ini dia lagi kuat. Walaupun orang ambil barang kita, tetap dia menjadi hak milik kita. Samalah juga dengan akad nikah. Adanya bila berlaku akad nikah, maka adanya berlaku simpulan, ikatan. Bila setelah lafaz akad, aku nikahkan kau dengan sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian-sekian, maka bila setelah diterima dan sah, maka berlakulah simpulan yang tidak dapat dilihat antara suami dan isteri. Walaupun Tok Kadi tak beritahu, duduk dekat, saya nak ikat sekejap, tak ada. Jadi tetap ada simpulan yang kita tak nampak itu. Dan simpulan itu dia bersifat kuat. Walaupun bila dah berlaku simpulan ikatan nikah ni, tiba-tiba kekasih lama colek buat pergi ke siang. Dah. Kekasih lama isteri ni ambil bini dia ni, colek bawa pergi ke Siam. Rasa fras, tak boleh kahwin dengan orang yang dia nak. Tetap itu bini orang. Dia coleklah macam mana pun, kerana dia telah tersimpul dengan ikatan yang sangat kuat. Jadi maka dengan sebab itu, kalau suruh dilafazkan cerai, suami ni suruh lafaz cerai, pisau letakkan tekuk, tak cerai aku bunuh kau, maka dia lafaz dalam keadaan takut. Maka hakim dia akan tanya, kamu lafaz tu dalam keadaan macam mana? Sukarela ke? Paksa ke? Macam mana hakim akan tanya? Nak menjatuhkan sama ada benda ni jatuh kedak cerai dia ni. Jatuh kedak cerai, talak dia ni jatuh kedak. Maka biasanya bila mana kerana untuk mempertahankan nyawa, maka tidak jatuh talak tersebut. Termasuklah dengan ungkapan akidah. Tiba-tiba orang hukum kita suruh mengungkapkan ungkapan kufur kepada Allah. Kamu kalau tak ungkapan kufur,
maka kamu aku bunuh kamu dengan keluarga kamu. Lalu kita ungkap dalam keadaan terpaksa, maka tidak menjatuhkan kekufuran kita pada Allah. Inilah simpulan yang sangat kuat yang dinamakan sebagai akidah, iaitu simpulan akidah. Tak ada siapa yang boleh putuskan simpulan ini, melainkan kita sendiri yang meleraikan simpulan ini daripada kehidupan kita. Maka simpulan ini dia bukan sekadar percakapan lisan, ucapan kalimah syahadah, tapi kata Allah, aufu bil uqud, tunaikan ikatan janji kamu. Sebagaimana kamu berjanji pada Allah, tunaikan ikatan janji kamu. Maka menunaikan ikatan janji kalimah syahadah, dia menuntut kepada amalan. Jadi sebab tu kita nak katakan bila kita sebut ucapan kalimah syahadah, dia mesti diselarikan dengan amal. Kemudian bagaimana pula yang kita nak jawab dengan rukun Islam yang sesuai, iaitu wa iqamis salah, mendirikan sembahyang. Yang mana mendirikan sembahyang ni tidak akan sah hanya dengan ilmu dan pengetahuan tanpa kita mendirikan solat. Kerana solat, mendirikan solat yang wajib adalah satu kewajipan. Jadi maka dengan sebab itu tidak mesti kena sembahyang. Tak boleh sembahyang pakai niat saja. Sebab ada ajaran yang sembahyang pakai niat. Dan sembahyang pakai niat saja, tanpa dia melakukan takbiratul ihram, tanpa rokok. Masuk waktu niat, selesai sembahyang dia. Ini ajaran sesat sembahyang pakai niat. Yang mereka ini mempunyai dalil, bukan tak ada dalil. Mereka yang solat pakai niat ni ada dalil. Apa dalil dia? Dia kata tidakkah ada dalil yang menyatakan sallu kama raaitumuni usalli. Nabi menyatakan solatlah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang, kata Nabi. Jadi dia tanya balik kita, sekarang kita nampak ke Nabi sembahyang? Dia tanya gitu. Tak nampak. Jadi yang wajibnya yang nampak Nabi sembahyang. Yang tak nampak Nabi sembahyang, dia kata sembahyang pakai niat. Kepala lutut punya orang. Ni. Dia tafsir hadis ikut kepala otak dia. Ikut nafsu dia. Jadi orang yang memang malas sembahyang dah ni, ikutlah dia. Ramai pula pengikut dia. Sebab memang kaki malas sembahyang. Oh, rupanya tak sembahyang pun ada dalil dia kata. Jadi ada orang yang begitu. Jadi sedangkan kewajipan sembahyang itu wajib didirikan. Tak boleh sembahyang berdiri, duduk. Ikut kemampuan kita. Cuma kalau sembahyang wajib, selagi boleh berdiri, wajib berdiri. Waktu mana kena duduk, contoh rokok je terpaksa duduk. Duduk waktu rokok saja. Bila berdiri, wajib berdiri. Tapi orang kita ni berdiri boleh. Sampai-sampai dekat dalam sah, terus duduk atas kursi. Tak sah sembahyang dia. Pasal apa? Sembahyang duduk atas kursi pun kena ada ilmu. Dia bukan mudah-mudah. Dia pikul kursi boleh. Dah. Sampai-sampai dekat sah, tiba-tiba tak sempat takbiratul ihram, duduk dah. Walhal dia hanya tak boleh rokok ataupun tak boleh sujud je. Jadi patut dia duduk waktu nak sujud je lah. Tapi waktu dia boleh berdiri, kena berdiri. Itu sembahyang wajib. Sembahyang sunat boleh buat sambil duduk, tak ada masalah. Hatta kita segar sihat pun sembahyang duduk, tak ada masalah sembahyang sunat. Malah nak sembahyang lepas isyak tu, malah nak bangun lepas isyak, nak sembahyang sunat 4 rakaat selepas ba'diyah solat isyak, nak sembahyang sambil duduk. Tak nak buat dua-dua, nak gabung terus 4 rakaat. Tak apa, buat sambil duduk 4 rakaat. Nak tambah lagi 3 rakaat dengan witir, duduk juga. Tak ada masalah. Itu sembahyang sunat. Tak ada masalah, boleh. Jangan peduli orang kata malah betul sembahyang sunat pun duduk. Tak apa daripada tak sembahyang langsung. Kan? Kita kan duk kira orang duk kata. Daripada kita tak sembahyang, baik aku sembahyang witir 3 rakaat duduk, mudah pun mudah. Jadi maknanya nak kata sembahyang yang wajib ni wajib didirikan dengan kudrat. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring terlentang. Terlentang macam mana? Kalau dia duduk dalam keadaan atas katil sakit, katil tersebut dihalalkan pada kiblat, lalu kemudian kalau katil tu boleh ditinggikan sedikit bahagian dadanya, angkat sikit. Angkat sikit bahagian dada ni biar menghadap kiblat, maka sembahyang. Tak boleh tak sedar, maka sembahyang, kata ulama, sembahyang dengan isyarat kelopak mata ataupun dengan isyarat hati kalau dia sedar. Tak boleh juga, tanamlah dia. Matilah tu jawab dia. Dah tak mampu dah. Jadi sebegitu wajib sembahyang. Bukan maknanya boleh mudah-mudah kita tak sembahyang. Berapa ramai orang yang sakit tak sembahyang, duduk kat hospital tak sembahyang. Alasan mudah je. Alasan dia kata, nak ambil wuduk macam mana ustaz? Jarum kat tangan. Ni. Ini alasan yang orang kata benda yang mudah saja sekarang ni. Dengan sekarang ni nak beli debu tayamum pun mudah. Siap ada dalam bekas bedak lagi debu tayamum. Suruh cucu beli buah anggur boleh.
Tak. Suruh cucu beli bedak tayamum tak boleh. Tak. Kena jumpa atuk macam tu, ambil sepanah tepuk atas kepala. Tak. Pasal sakit pun tak nak sembahyang lagi. Jadi makna nak kata begitu kewajipan sembahyang. Tidak boleh dipermudah-mudahkan. Jadi begitu ada seorang anak dia tanya, Ustaz, macam mana mak saya ni seruk kadang-kadang dia ingat nak baca pun. Tapi nak sebut tak boleh. Maka tetap wajib dia sembahyang. Macam mana kita anak lah, tolong ambil wuduk pada mak, sekarang ni dah masuk waktu zuhur, kita ambil wuduk je. Jadi alung basuh muka, mak niat untuk berwuduk. Jadi kita tolong basuh sini, basuh-basuh, selesai. Mak sekarang ni kita nak niat sembahyang zuhur. Okey, mak niat, okey, angkat takbir. Tolong dia, bantu dia. Sebab apa? Sebab kita bantu agama lebih besar daripada bantu dari sudut keduniaan. Kalau kita mak kita susah dalam dunia pun kita tolong. Mak kita sakit, kita tolong hantar rawatan sini. Bagaimana dengan agama mak kita ketika mana dia sakit? Ketika mana dia sakit, sembahyang dia, lagilah kita kena jaga. Jadi kewajipan sembahyang yang tidak boleh dipandang ringan, maknanya tidak cukup hanya kita setakat mengetahui wajib sembahyang, rukun solat ada 13 tanpa kita mendirikan, tetap kita tidak dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga halnya dengan zakat, mesti ditunaikan dengan harta, mesti dikeluarkan sedikit harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Begitulah juga dengan iaitu wasaumi Ramadan, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan pun berhajat kepada amalan. Dan begitulah juga termasuk mengerjakan haji, maka wajib berhajat juga kepada amalan. Maka semua ini adalah dalil betapa pentingnya seseorang yang berilmu itu beramal dengan ilmunya. Maka kata Imam Ghazali lagi, maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota zahir. Maka iman yang sempurna itu dengan 3 perkara. Pertama, hatinya membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati i'tikad, ini penting, i'tikad. Kemudian yang kedua, lisan, mengungkap ucapan-ucapan kalimah syahadah termasuknya. Maka lisan dia berikrar, mengungkap 2 kalimah syahadah, kemudian dizahirkan dengan amalan. Tak cukup salah satu, maka tidak sempurna, bahkan boleh jatuh kepada kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia lisan dia mengaku beriman, dia zahir dia beramal macam orang Islam, tapi hati iktikad dia kufur pada Allah. Siapakah dia? Munafik. Ini munafik. Munafik ni dia hati tak beriman pada Allah. Sebab tu tempat orang munafik. Kena beza munafik dengan perangai munafik. Itu beza. Ada orang Islam yang perangai macam munafik, tapi ada orang yang memang munafik betul. Hati iktikad dia kufur pada Allah, lisan dia beriman, zahir dia beramal. Siapa dia? Zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay. Kena ingat nama ni, bapa munafik, Abdullah bin Ubay. Dalam 2 muka yang hidup pada zaman Nabi SAW, yang tempatnya adalah neraka Jahannam, bahkan di dasar api neraka Allah tempat orang munafik. Kekal dalam neraka sama macam orang kafir. Orang munafik ni sama macam orang kafir. Orang yang perangai macam munafik tapi dia Islam, yang tu beza. Yang tu boleh masuk syurga Allah, tapi yang ni memang iktikad dia kufur. Dia masuk Islam kerana apa? Kerana penuh dendam. Jadi Abdullah bin Ubay, kisah dia masuk Islam kerana patut dia jadi Perdana Menteri Madinah. Asal dia patut dia jadi PM angkat sumpah. Tiba-tiba orang lantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, lantik jadi Perdana Menteri Madinah. Maka dendam kesumat Abdullah yang sepatutnya jawatan itu milik dia, maka dia pun masuk Islam, berpura-pura merosakkan Islam daripada dalam. Inilah perangai puak munafik. Abdullah bin Ubay ni semayang macam kita. Bahkan dia semayang belakang Rasulullah. Bahkan lambat saja semayang, dia kata, ya Rasulullah, cepat semayang, kita dah lewat ni. Ni perangai dia, tuan-tuan. Nampak macam bagus, ya Rasulullah, cepat, orang dah azan ni, tak baik lewatkan semayang. Walau hati dia ni tu tak kufur. Bahkan kalau semayang yang waktu gelap dia tak datang. Waktu mana? Waktu isyak tak datang. Sebab waktu gelap orang tak cam. Jadi waktu subuh satu lagi tak datang. Orang munafik payah nak semayang waktu subuh. Jadi waktu cerah, maghrib cerah lagi. Jadi dia datang lagi. Waktu isyak tak ada orang, gelap, tak orang tak nampak, maka dia boleh ponteng.
Jadi maka ini perangai munafik. Mereka ini kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang hati dia beriman, lisan dia beriman, cuma amalan zahir dia tak ada, iaitu semayang tak, puasa pun tak, aurat pun tak tutup. Maka orang ini dikira sebagai fasik, terus menerus melakukan dosa kepada Allah. Hati beriman tapi tak semayang. Orang tanya, dah pasal apa tak semayang? Kan semayang kan wajib? Dia kata, ya betul semayang wajib, cuma tak larat, dia kata. Letih, dia kata. Harap-harap Allah fahamlah, dia kata. Dia jawab macam tu. Dia kata, dah semayang wajib tak? Wajib semayang, dia kata. Kalau tak semayang masuk neraka. Dah tu sebab apa tak semayang? Penat sikit, kata. Dah. Jadi maknanya orang yang macam ni, dia masih lagi beriman, cumanya dia fasik. Fasik, terus melakukan dosa besar. Dah pasal apa tak tutup aurat ni, tak pakai tudung? Dia kata bukan apa, dia kata tak sampai seru lagi. Kan ada jawapan tu. Geng-geng artis ramai buat jawapan macam tu. Dia kata tak sampai seru lagi, dia kata. Tak tahu dia tunggu seru apa, mungkin tunggu seru malakul maut barangkali. Dah sungguh. Tunggu seru malakul maut. Panah lah apalah. Tapi iktikad yang benar, selagi mana iktikad dia benar, maka itu dah dinamakan fasik. Maka ada orang yang hatinya kufur, lisannya kufur, amalan zahir tak ada, yang ni kafir. Maka ada orang hatinya membenarkan, lisannya membenarkan juga, dan dia beramal dengan amal yang zahir, maka inilah sebenar-benar orang yang beriman pada Allah. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seorang hamba itu masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahan Allah itu hanya didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Maka ada orang yang bertanya, orang kata tak apalah Ustaz, kita masuk syurga kan dengan rahmat Allah. Nak amal sungguh-sungguh buat apanya? Amalan kita banyak macam mana pun bukan boleh beli syurga Allah. Betul. Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita. Kita tak nafikan nilaian syurga Allah itu tersangat mahal. Nak beli kita ibadat daripada umur kecil sampai mati 100 tahun tak pernah bermaksiat kepada Allah, 1 inci syurga pun belum tentu kita boleh beli dengan ibadat kita. Dah tu kita boleh masuk syurga kerana Allah sayang pada kita, Allah rahmat kita. Cuma persoalannya, mana mungkin rahmat Allah itu kita akan dapat kalau tidak beramal. Maknanya nak dapat rahmat Allah, Allah itu rahmatnya dekat dengan orang yang beramal. Makin kuat kita beramal, makin banyak kita beramal, makin luas rahmat Allah, peluang rahmat Allah untuk kita dapat. Jadi maka dengan sebab itu, kok mana pun mesti kena beramal. Kerana dengan amalan itu menambahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita datang hari ini juga, kerana nak mencari rahmat Allah. Sebab apa pergi ke masjid? Sebab apa tak dengar kuliah online saja? Sebab apa tak dengar kuliah di YouTube saja? Sama juga. Kalau kuliah YouTube, ustaz selebriti lagi kita boleh dengar. Contoh. Tapi kenapa bagi datang masjid juga? Kerana rahmat Allah di masjid ni lagi banyak. Satu, rumah Allah ni ada rahmat. Kemudian dalam perjalanan kita dirahmati dah. Berkumpul pula dengan orang soleh. Kemudian dengar dalam kuliah ni pakaian kita sopan. Dengar kat rumah tak tahu pakaian lagu mana pun tak tahu. Mungkin sambil terlentang. Sambil terlentang duk kunyah makanan. Dengar kuliah Ustaz Luqman. Jadi dengar juga kuliah. Tapi dengar kuliah sini pakaian terjaga. Kemudian adab kita terjaga. Semangatnya lain. Rahmat Allah sebab kan di kalangan kita ni amalan berbeza-beza. Ya barangkali di kalangan kita ni ada wali-wali Allah yang zikirnya tak pernah tinggal, selawat 1000 kali tak pernah tinggal, istighfar 1000 kali sehari. Berkumpul pula kita dengan orang yang macam ni. Maka dengan sebab itu kita mencari rahmat Allah. Ada orang dia mencari rahmat Allah pada zikir. Ada orang dia mencari rahmat Allah pada majlis ilmu. Ada orang dia mencari rahmat Allah pada salat berjemaah. Ada orang dia mencari rahmat Allah pada semua kebaikan yang dia buat di sekeliling dia. Kerana semuanya nak dapat rahmat Allah. Beza Allah menyayangi orang yang beramal itu, maka lebih dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh mudah lah. Paling mudah saya bagi contoh, ada 2 orang anak kita.
Seorang sulung, yang seorang lagi bongsu. Yang sulung ni dia tak banyak cakap, diam je. Cumanya bagus dia, tiap kali kita suruh apa semua dia buat. Long pergi kedai dia pun pergi. Long basuh kain dah mak tak nak dia basuh kain. Bukan setakat basuh kain, sidai lipatnya sekali. Bagus sungguh. Buatlah, suruh basuh pinggan basuh. Tapi dia ni orang yang pendiam. Dengan anak kita yang bongsu ni, mulut manis tapi malas. Bangun pagi, I love you mami. Tak adalah orang yang paling cantik, mami lah paling cantik sekali. Ibulah orang yang paling indah sekali. Masakan ibulah yang tersedap. Tak, yang acik pernah makan. Tapi time suruh basuh pinggan, malah mak. Time suruh ni malah. Saya suruh pergi kedai malah. Malah semua malah. Malah nak beramal. Tapi dia punya mulut bukan main. Agak-agak antara dua orang ni yang mana kita sayang? Lagi sayang yang si sulung ni. Walaupun dia tak pernah mengungkapkan kata-kata sayang pada kita, tapi kerana amalan dia tu, taat dia, khidmat dia pada kita tu, sayang kita lebih pada kita. Itu kita tak boleh nak nafi. Tak boleh nak nafi. Walaupun dua-dua memang anak kita, tapi lebih sayang pada yang beramal. Dengan berbanding dengan yang mulut manis ni. Mulut manis ni sayang juga. Tapi kerana dia tak beramal, kedekut dalam beramal. Jadi begitulah, ada hamba ni, kalau bab selawat dia paling kuat sekali. Siap menang pula dalam sepanduk selawat. Time Maulidur Rasul. Ni bulan 9 nak sebut Maulidur Rasul. Dia punya kawat paling semangat. Spanduk paling besar. Dialah yang lead selawat ni. Tapi rupanya subuh tadi tak semayang. Semayang malah. Pakai baju bukan main, I love Rasulullah. Belakang pula, I love Allah. Jadi itulah dia. Manusia yang bermulut manis kata cinta Allah, tapi bakhil dalam beramal. Maka Allah lebih sayang kepada hamba yang suka beramal. Suka beramal, walaupun dia tak banyak cakap, banyak beramal, banyak berzikir, banyak apa, tanpa dia perlu menzahirkan. Tanpa dia perlu pakai baju saya sayang Allah. Tak perlu. Dengan hanya dia beramal, tanpa dia perlu isytihar pada orang, saya ni sayang Allah, saya sayang Rasulullah. Tak perlu dia isytihar pada orang, tapi hanya dia beramal, Allah sayang dan merahmati dia. Jadi maka dengan sebab itu, bila mana ada orang kata cukup dengan rahmat Allah kita masuk syurga, ya betul, kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadat itu adalah jauh lebih utama, kerana rahmat Allah dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Maka bila seseorang itu dia beramal, maka rahmat Allah ke atas orang tersebut. Bila dia dirahmati, ada tanda dia yang kita dah sebut pada nasihat yang pertama. Tanda orang yang dicabut rahmat, alamatu i'radillah anil abdi istighaluhu bima la ya'ni, yang disebut di dalam nasihat yang pertama kitab Ayyuhal Walad kita ini. Maknanya disebut tanda orang yang Allah cabut rahmat, istighaluhu bima la ya'ni, Allah sibuk dengan benda yang tidak ada manfaat. Berarti bila Allah merahmati hidup seseorang, hidup dia akan disibukkan dengan benda yang bermanfaat. Harta dia yang banyak disibukkan dengan benda yang bermanfaat. Harta dia akan digunakan tolong orang, berzakat, cari orang susah. Pangkat dia digunakan untuk memudahkan urusan orang. Pengikut dia digunakan untuk menarik pengikut-pengikut dia kembali taat pada Allah. Ini bila orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pengarang lagi, seandainya ada orang yang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab memang betul begitu. Tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat, dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana? Maka dugaan yang pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Maka apakah ia pasti selamat daripada tercabut sehingga ke akhir hayatnya? Dan apabila dia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa dia tidak muflis ataupun rugi? Maka kata Imam Ghazali, ada orang yang berkata, bukankah kita ni masuk syurga syarat beriman cukuplah? Kan kita kan beriman dah, pasti dan confirm boleh masuk syurga Allah. Ya betul kata Imam Ghazali, iman akan menjadikan seorang itu akan masuk syurga juga kok mana. Tetapi tidakkah kita lupa bahawa iman itu sendiri dia ada ujiannya.
Dan kita ni belum tentu selamat dengan ujian iman kita ini, melainkan setelah kita mati benar-benar dalam keadaan beriman. Sebab Allah merahsiakan 3 benda daripada kematian kita, yang kita tidak boleh beri jaminan terhadap 3 perkara ini. Pertama, bila kita mati. Siapa boleh jamin bila kita mati? Tak ada orang boleh memberikan satu tarikh yang khusus, Ustaz, saya akan mati pada 31 Ogos nanti. Jadi maknanya tidak ada orang yang boleh beri jaminan sebegitu. Kemudian yang kedua, Allah rahsiakan apa dia? Di mana tempat kita mati. Baik, kalau kita tak tahu bila kita mati, apakah kita tahu di mana tempat kita mati? Masjid Irsyad, tengah jalan, rumah, hospital. Apakah kita boleh jamin di mana kita meninggal dunia? Tak ada. Sebab orang tidak mengetahui bila dia akan mati, di mana dia akan mati. Baru ni ibu kepada kawan saya meninggal dunia di Mekah. Selepas buat haji baru ni. Dia pun tak tahu itulah haji yang terakhirnya dan itulah ibadat yang terakhirnya, ibadat haji terakhir. Dia WhatsApp pada kawan saya di Terengganu. Dia kata apa? Dia kata mak akan balik 13 ataupun 14 Julai dia kata. 14 Julai nanti mak akan balik. Balik Terengganu lah. Rupanya tak balik Terengganu, balik ke negeri yang kekal abadi. Meninggal dunia. Lepas buat semua ibadat haji, Allah takdir meninggal dunia. Solat jenazahnya waktu zuhur di Masjidil Haram. Bayangkan jutaan orang duduk sembahyang jenazah. Dia pun tak tahu dipilih meninggal dunia di tempat sebegitu. Ini rahsia daripada Allah. Kemudian Allah rahsiakan apa lagi yang ketiga? Bagaimana saat kita mati. Yang ni kita tak tahu. Waktu tengah maksiat ke? Waktu tengah duduk goyang ke? Goyang dandut? Ataupun waktu tengah duduk berzikir? Ataupun waktu tengah berkuliah? Macam ustaz baru ni meninggal tengah berkuliah. Allah. Waktu tengah kuliah subuh, kursi yang dia duduk tu, saya duduk, pernah duduk kursi tu. Saya pernah kuliah di surah Ittihadiyah section 9 tu. Tapi nak kata Allah Ta'ala takdir, di situ malakul maut mencabut. Apakah dia tahu itu pengajiannya yang terakhir? Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu itulah amalan dia yang terakhir. Jadi kerana kematian itu penuh rahsia, sebab itu kita wajib pertahankan iman kita ni sampai mati. Mempertahankan iman kita, mengusahakan iman kita ni agar sentiasa kuat dan istiqamah, kerana ujian iman itu tersangat dahsyat. Ujian untuk orang yang beriman, sebab kerana ujian kita akan berhadapan dengan ujian. Allah sebut di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua dan pada ayat yang ketiga. Kata Allah apa dia? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mendabik dada bahawa menyatakan aku telah beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah? Siapa boleh beri jaminan saya telah beriman, Ustaz, sedangkan kita belum diuji sebenar-benar ujian daripada Allah? Sebagaimana kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya Allah menguji kaum yang terdahulu daripada kamu. Allah uji iman orang yang terdahulu daripada kita. Nak melihat fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Untuk Allah Taala tengok siapa yang jujur dengan keimanan, siapa yang berbohong keimanannya pada Allah. Maka ada orang yang terdahulu diuji oleh Allah. Ada nabi mempertahankan iman sehingga disembelih, syahid kerana disembelih, maka dia mati dalam keadaan beriman. Ada nabi yang disembelih, ada nabi yang digergaji sehingga jasad terbelah dua. Ada nabi yang digergaji sehingga jasad terbelah. Ini jahatnya perangai Yahudi. Yahudi membunuh nabi-nabi mereka, sehingga ada nabi mereka yang digergaji terbelah dua, mati syahid nabi mereka. Ada di kalangan orang soleh terdahulu disikat dengan sikat besi, luruh isi kepala mereka. Kenapa? Mempertahankan iman. Sebab tu kita jangan duduk muda mendabik dada saya telah beriman, Ustaz. Tak, kerana saya orang mengaji, saya tak pernah tinggal sembahyang berjemaah, maka saya telah sebenar-benar beriman. Tidak, iman kita pasti diuji oleh Allah. Yang ni yang kita bimbang. Ujian apa yang kita bimbang? Ujian terhadap iman kita. Bagaimana Allah menguji iman kita? Pada dua keadaan. Pertama, pada keadaan susah, dihimpit kesusahan, kerjanya tak menentu, kemudian pendapatannya tak menentu, kemudian tanggungan pula banyak. Diuji dengan dihimpitan sedih, kesedihan, dihimpit dengan kesusahan, sakit, gaut, macam-macam dah ada dah. Lutut, gaut, pinggang slip disc, kepala migrain, kemudian pula kena macam-macam pula penyakit. Ni kesusahan Allah uji iman kita. Kemudian Allah uji kita dengan
iaitu senang kehidupan. Ni pun ujian. Ujian iman adalah ketika mana kita senang. Allah uji kita. Nak tengok iman kita ni berhadapan dengan susah, macam mana kita menzahirkan sifat sabar kita. Ada orang bila dia tahu, dia kuatkan iman dia kuatkan pengetahuan dia tentang sabar, maka marilah ujian kehidupan sebesar apapun, maka dia tidak akan terfitnah dengan ujian tersebut. Marilah ujian sebesar apapun ujian dalam kehidupan dia. Maka anak mati, kena cerai suami, lepas tu pula susah hidup, kena kata kat orang, marilah ujian sebesar apapun, bila dia hadap dengan iman yang betul, maka dia tidak akan terfitnah dengan musibah, bahkan dia sabar dengan kesabaran yang kuat. Ini orang yang tak terfitnah dengan musibah. Tapi dah kalau tak ada iman, jahil pula, maka orang akan mudah mengambil satu keputusan yang cepat tanpa memikir redha Allah Subhanahu wa taala. Dihimpit dengan hutang yang begitu banyak, sampai satu saat dia mengambil keputusan bunuh dirilah, jawab dia. Sebab tu hari ni kes bunuh diri banyak. Cuma tak didedahkan secara umum sahaja. Statistik bunuh diri yang semakin meningkat. Kenapa? Tekanan hidup. Mereka hadap tekanan hidup bukan dengan pengisian iman dan takwa pada Allah. Tapi mereka hadap tekanan hidup lagi, kemudian dengan tak ada pengisian rohani lagi. Dengan semayang pun jarang-jarang. Hidup bukan dalam ketaatan, tidak dikelilingi dengan sahabat yang soleh. Maka sampai satu saat dia ambil keputusan terjun bangunan. Itu yang ada terjun bangunan. Baru ni ada kes terjun bangunan dekat Malaysia kita. Meninggal, mati. Kenapa? Dihimpit kesusahan tanpa panduan iman. Kemudian begitu kita teruji dengan kesenangan. Ada orang tak susah pun hidup saya, Allah uji dengan senang. Apa yang kita nak semua boleh dapat. Tak kerja pun suami bagi gaji tiap-tiap bulan 5,000 sebulan. Nah, mah pula sekilo sebulan. Tak. Memang kaya sungguh lah orang USJ ni. Jadi maknanya diuji dengan senang. Nak apa pun senang. Kadang-kadang kita termenung, Allah nak uji apa kita sebenarnya. Kadang-kadang kita termenung, orang lain kata hidup ni susah, kenapa hidup aku senang? Orang lain kata hidup ni kena sakit, tapi aku okey je. Sakit pun tak berapa sakit. Bolehlah, dia kata harta pun ada, diberi kekuasaan rezeki. Ujian apa? Ujian senang yang Allah nak tengok sifat syukur kita. Kalau ujian susah, Allah nak tengok sifat sabar. Ujian senang, Allah nak tengok sifat terima kasih kita pada Allah. Jadi sebab tu dua ujian ni yang kadang-kadang manusia akan terhimpit. Susah nak istiqamah. Ada satu kisah dalam hadis yang panjang. Dalam hadis yang panjang, hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan tentang 3 lelaki dari kalangan Bani Israel yang Allah uji mereka dengan ujian. Pertama, mereka cacat. Yang kedua, mereka miskin. Diuji dengan 2 keadaan, cacat dengan miskin. Lelaki pertama diuji dengan penyakit sopak, kulit bertampung, kemudian miskin. Lelaki yang kedua diuji dengan penyakit kepala botak. Botak, total botak, bukan separuh botak tak. Ada orang kita separuh je botak, depan saja botak. Ada orang botak belakang saja. Ni tak, botak semua sekali. Kemudian miskin pula. Dan yang ketiga diuji dengan cacat, mata buta, iaitu, dan kemudian miskin. Maka ketiga-tiga mereka ini diuji. Allah utus malaikat menyerupai manusia, datang kepada mereka. Pertama, malaikat datang kepada lelaki yang sopak. Malaikat tanya 2 soalan. Yang pertama tanya malaikat, keadaan yang macam mana yang paling kamu nak sekali? Jawab lelaki yang sopak ni, paling aku nak iaitu kulit cantik, bersih, putih. Maka malaikat pun usap kepada dia sehingga kulit tersebut menjadi putih. Dan orang yang jijik dengan dia pun sudah tidak jijik lagi dengan dia. Sebab dia kata, aku sejak aku kena penyakit sopak ni, orang jijik nak berkawan dengan aku. Maka dengan sebab itu malaikat menyapu pada kulitnya, terus sembuh kulit. Malaikat tanya soalan yang kedua, harta yang bagaimana yang paling kamu nak sekali? Sekarang kamu dah sembuh, harta apa yang kamu nak? Maka yang dia jawab, paling aku nak unta. Maka dikurniakan seekor unta yang bunting yang hampir melahirkan anak, unta yang mengandung. Maka malaikat doa supaya kamu berbahagialah kamu dengan unta kamu. Lebih kurang macam itulah doa malaikat. Malaikat datang lelaki yang kedua, malah lelaki yang botak kepalanya, dengan 2 soalan yang sama. Keadaan yang macam mana yang paling kamu nak sekali?
Jawab lelaki ni, paling aku nak iaitu rambut yang cantik. Sejak aku botak, tak ada orang berkenan dengan aku. Dia kalau botak, poket tebal, mungkin ramai orang berkenan. Ni dah lah botak, miskin, cukup pakej. Cukup pakej, botak, miskin. Tapi ada juga jenis orang perempuan, dia minat lelaki botak. Itu insan yang terpilih je lah. Ada orang muslimat, dia jenis suka lelaki botak. Dia tak bagi suami dia ada rambut. Sampai ada seorang isteri tu, cerita betul, dia mengidam. Waktu dia mengidam dia tu pelik. Dia mengidam nak usap kepala botak. Dia mengidam nak pegang kepala botak. Tapi bukan bini saya lah. Jangan silap faham, bukan cerita saya ni. Jadi yang jadi mangsa suami lah, kena botak kepala. Lepas suami botak kepala, bini yang mengidam ni pun usap kepala suami dia, hilang mengidam. Ada macam-macam peliknya orang ni. Sebab tu kalau orang perempuan, saya beritahu pada jemaah perempuan, waktu mengandung banyakkan doa, janganlah mengidam pelik-pelik. Ni mengidam nak cium bau petrol, mengidam nak makan sabun. Dia macam-macam. Jadi lelaki botak ni dia nak rambut. Malaikat usap dapat rambut. Malaikat tanya lagi, harta yang macam mana yang paling kamu nak? Jawab lelaki, paling aku nak iaitu lembu. Maka dikurniakan lembu yang bunting, yang hampir-hampir melahirkan anak. Maka didoakan semoga dia berbahagia dengan lembu tersebut. Kemudian datang lelaki yang cacat mata buta ni. Malaikat tanya, apa yang kamu nak? Keadaan yang macam mana yang paling kamu nak? Jawab lelaki ni, paling aku nak mata yang celik. Maka malaikat usap, sembuhlah matanya yang buta. Daripada celik, daripada buta jadi celik. Lalu malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu nak sekali? Jawab lelaki ni, kambing. Maka dikurniakan seekor kambing yang bunting, hampir nak melahirkan anak. Jadi hadis ni panjang, cerita hadis ni panjang. Nabi SAW sebut Allah Ta'ala biarkan mereka dalam satu tempoh yang panjang. Allah panjangkan umur mereka. Yang duduk dengan unta ni sehingga terlalu lama sangat dia duduk bela unta, sehingga dah memiliki selembah unta dan menjadi orang kaya tokek unta dah. Dah jadi tokek unta dah. Dulu miskin, sekarang dah jadi tokek unta. Orang yang kedua yang dulu botak miskin, sekarang dah jadi tokek lembu. Lembu pula bukan lembu biasa, lembu sado pula. Itu saya tambah lah. Pasal lembu sado ni dia mahal. Kalau lembu biasa, lembu yang buncit biasa tak berapa sado, tak mahal. Tapi lembu sado memang mahal. Jadi dia dah jadi tokek lembu. Lelaki yang ketiga yang dulunya buta matanya, sekarang dah jadi tokek kambing. Memiliki selembah kambing. Sekarang Allah uji mereka sekali lagi, malaikat datang kepada mereka. Sekarang Allah beri dengan dua nikmat kesenangan. Satu sihat, yang kedua kaya. Ni nikmat yang kita bimbang Allah uji kita ni. Waktu susah ialah kita ingat, ya Allah sakitnya, ya Allah kalau beri kesembuhan nak pergi masjid, ya Allah. Tapi bila kaya lain pula jadi. Sihat lain pula. Dia kalau tak ada salah satu nikmat ni dia tak seronok. Kita kalau kaya saja, duit banyak, tiba-tiba penyakit pun banyak, tak seronok juga. Nak minum teh tarik pagi-pagi, kecil manis. Nak makan daging masak salai tengah hari ni, darah tinggi. Kemudian nak makan kambing golek, gaut. Jadi tak boleh juga, tak seronok, tak sihat ni. Jadi kita kalau sihat saja, duit tak ada pun tak seronok juga. Nak makan berkira-kira. Jadi dua nikmat ni kalau ada, kebiasaannya menjahanamkan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala buat ni cantik dah. Waktu kita muda, kudrat kuat, waktu tu duit tak banyak. Tapi bila dah penghujung nak pencen, dapat duit pencen, nak mati dah waktu tu. Kudrat pun tak berapa nak ada dah. Allah Ta'ala dah buat elok dah. Kalau beri duit pencen tu awal-awal waktu 20, tak tahu apa jadi hari ni kita. Jadi Allah Ta'ala dah buat elok dah tu. Jadi maka dengan sebab itu, datang malaikat menyerupai lelaki yang sopak dan miskin jumpa dengan tokek unta sebagaimana asalnya dulu dia macam tu. Malaikat ringkas cerita, malaikat pun mengadu dia ni orang susah miskin, perlu kepada duit. Lalu kemudian apa jawapan tokek unta ini? Dia kata, minta maaf, 1 dirham pun aku tak boleh nak beri, kerana apa yang ada dengan aku sekarang ni masih lagi banyak aku berhajat kepadanya. Waktu susah bahasanya lain.
Kita waktu susah cakap kita lain. Saya ni ustaz, kalau saya kaya ustaz, kapek masjid ni 80,000 saya seorang je bayar. Saya kalau kaya, ustaz nak buat tahfiz, ada ustaz tak payah minta sumbangan dengan orang, padang saya je bayar 500,000 juta untuk buatkan surau ustaz, tak apa, saya bayar kalau saya kaya, dia kata. Maknanya sembang gajah boleh terbang. Jadi waktu kita susah semua boleh sembang. Saya kalau kaya, Masjid Isyak ni tak payah bayar bil air, bil api bulan-bulan, padang saya je yang bayar. Tapi bila kaya lain pula jadinya. Lain pula jadi. Waktu susah dia cakap apa? Saya kalau ada motor second hand pun tak apa dah, boleh pergi masjid. Kereta buruk tak apa dah, boleh pergi masjid, boleh pergi kuliah duha. Tapi bila kaya 10 biji kereta, 10 tak pernah sampai masjid. Ni lain. Sebab itu dia dah jadi gila dah. Ketika mana dia jadi kaya, hobi dia pun dah jadi gila dah. Waktu susah tak ada hobi pelik-pelik, tapi bila senang hobi dah jadi pelik. Hobi dia jadi pelik macam-macam. Beli nombor plate saja 5 juta. Dulu dia cakap orang beli nombor plate mahal ni gila. Lah dia pula jadi gila bila dia kaya. Dulu dia yang cakap kat orang, ni gila apa ustaz, ada ke orang beli jam sampai 5 juta? Tiba-tiba dia kaya, jam dia 10 juta. Ni. Lepas tu kata ulama nak tengok orang ni waras tak waras pada dua keadaan. Satu, bila terlampau kaya. Bila terlampau kaya boleh tengok lah. Dia beli frame kucing saya, gambar kucing saja dah 200,000. Gambar kucing, bukan kucing, gambar saja. Jadi ni memang tak waras punya orang. Kemudian ketika mana dia diberikan kekuasaan yang melampau. Waktu tak ada kuasa macam normal dia bercakap, bila ada kuasa gila sungguh rupanya. Waktu tak ada kuasa bunyi macam-macam, nak tolong orang ni, nak tolong orang ni. Bila ada kuasa tolong dirinya sendiri rupanya. Jadi maknanya tuan-tuan, itu manusia kita boleh tengok. Maka lelaki ni dia kata, minta maaf, satu pun aku tak boleh bagi, kerana apa yang ada dengan aku ni banyak lagi nak pakai. Kata malaikat, bukankah aku ni macam kenal je wajah kamu? Tidakkah kamu ini dulu sopak macam aku, miskin macam aku? Kata malaikat. Maka dia kata, tak, aku kaya sejak nenek dan moyang aku lagi. Lupa diri sekali rupanya tuan-tuan. Bila kaya lupa diri, ni ujian. Ketika mana kaya. Lalu kata malaikat, wallahi demi Allah, kalau kamu berbohong, semoga Allah kembalikan kamu kepada asal kamu. Maka malaikat jumpa lelaki yang kedua yang dulu botak, miskin, sekarang dah jadi tokel lembu. Malaikat menyerupai lelaki botak dan miskin, seperti rupa asalnya. Tanya soalan yang sama, ringkas cerita. Lalu kata lelaki tokel lembu, minta maaf, 1 dirham pun aku tak boleh bagi, kerana apa yang ada dengan aku sekarang ni banyak lagi aku nak pakai. Baru buka 20 kandang lembu, nak buka 100 lagi cawangan ni. Jadi maknanya dia dah jadi lain. Walau dulu dia tak ada apa pun. Kata malaikat, aku ni seperti mengenali kamu. Bukankah kamu ni dulunya miskin, botak macam aku? Kata lelaki, kamu silap orang ni, dia kata. Aku ni memang nenek moyang aku dah kaya dah, dan ini harta keturunan daripada kekayaan nenek moyang aku. Maka kata malaikat, demi Allah, kalau kamu berbohong, semoga Allah kembalikan kamu kepada asal kamu. Datang pula malaikat kepada tokel kambing dengan rupa yang buta mata dan miskin, seperti mana rupa asal dia. Lalu malaikat pun minta, ya wahai lelaki yang Allah pernah kurniakan kepada kamu dengan kurniaan, berikanlah kepada aku sedikit harta yang Allah pinjamkan kepada kamu. Jawab tokel kambing, sebagaimana aku dulu buta macam kamu, dan hari ini aku disembuhkan. Sebagaimana aku dulu miskin seperti kamu, dan Allah pinjamkan kekayaan padaku. Berapapun ekor kambing yang ada di hadapan kamu, kamu nak ambil banyak mana kamu ambillah, kerana itu pinjaman daripada Allah. Hanya tokel kambing saja. Kata malaikat, tahanlah harta kamu, 1 pun aku tak ambil. Kamu telah lulus ujian daripada Allah, dan Allah membenci 2 sahabat kamu yang lain. Ini disebut dalam hadis yang sahih cerita ni. Sebab tu didoakan keberkatan kepada tokel kambing bersama dengan kambingnya sekali. Lepas tu kata guru saya, sebab itulah daripada kisah ni, barangkali kambing ni dia jadi binatang yang penuh dengan berkat. Kalau kita buat kuliah ada kambing golek, lagi ramai orang datang. Itu berkat dia yang pertama lah, yang saya tengok lah. Kalau buat lembu golek tak berapa ramai. Dia kalau kambing golek ni lagi meriah. Nah. Jadi dia pasal hari ni tak berapa ramai, tak ada kambing. Dia kalau ada kambing ni penuh dewan ni rasanya. Ada kambing lah.
Patut hari saya ada kambing. Jadi nak katanya, ini orang kata maknanya keberkatan. Sebab tu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa. Allah Ta'ala menguji kita. Ujian iman. Apakah iman ini sampai kita boleh bertahan sampai akhir hayat? Kata Imam Ghazali, kalau sampai ke akhir hayat pun, apakah kita jamin kita mati dalam keadaan beriman, kita tidak bankrupt di hadapan Allah? Kamu tak pernah buat zalim ke manusia. Yang mana setiap orang yang kita buat zalim, dia akan tuntut amalan kita. Dia tak tuntut harta kita. Dia tuntut pahala kita. Hari tu kucing kamu berak dalam rumah aku tuntut harta. Jangan main. Hari tu kamu ni sekian-sekian buat zalim padaku, caci maki, fitnah. Maka itulah kita akan bankrupt di hadapan Allah. Jadi sebab itu, maka banyakkan beramal. Kita tak tahu amalan mana Allah terima. Dan amalan mana yang akan diambil oleh orang lain. Dan yang terakhir berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku, dan tentulah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan kamu. Yang menentukan darjat ketinggian syurga adalah amalan kita. Ya, kita masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi menentukan ketinggian darjat kita di dalam syurga Allah adalah mengikut amalan-amal kita di sisi Allah. Sebab itu siapa yang berpeluh dengan ketaatan di dunia ini, dengan peluh yang banyak kesungguhan dia dalam beramal, maka di akhirat kelak dia tidak akan tenggelam di dalam peluh ketika mana dia berjalan di padang mahsyar. Tapi siapa di atas dunia tak pernah berpeluh dengan ketaatan, maka atas dunia dia tenggelam lemas di dalam lautan peluhnya sendiri. Dah tu Ustaz kena tutup aircon lah pagi ni, biar berpeluh banyak sikit. Bukan itu maksud dia. Kan tutup aircon takut bukan dengan jemaah tak datang kuliah, dengan saya pun tak datang kuliah. Nah. Jadi maka dengan sebab itu yang dimaksudkan kesungguhan kita dalam beramal dengan amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada nasihat yang ketiga, apa yang kita ada, ilmu yang ada dengan kita, peluang untuk beramal soleh, genggamlah betul-betul, buatlah amalan dengan seberapa banyak, sampailah Allah Ta'ala menjemput kita sebagai orang yang disibukkan dengan amal ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Kita akan sambung pada akan datang. Nasihat yang keempat, kadar balasan mengikut kadar amalan. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada kelemahan diri saya sendiri. Muslimat yang dirahmati Allah, saya ambil ruang dan peluang bulan ni saya buka khusus ada satu tabung khas untuk anak pelajar saya yang akan pergi ke Yaman. Dia ni dah belajar 3 tahun dah di Yaman dan nak sambung lagi pengajian lebih kurang dalam 5 ke 7 tahun lagi. Sebab dia niat nak duduk 10 tahun. Dia pelajar asnaf miskin. Dia pelajar susah. Ya, kalau sebelum ni saya pernah cerita budak saya yang pergi belajar, tengah belajar mak dia meninggal tapi dia tetap tak balik. Kerana dia tahu dah kalau dia balik pun tak sempat nak ziarah mak dia. Dia tetap meneruskan pengajian dia di Hadramaut. Inilah pelajar dia. Jadi sebab tu saya cari juga siapa-siapa yang nak beri zakat ke, siapa yang nak beri sumbangan, saya sentiasa buka untuk dia. Sebab saya beritahu janji pada dia sebelum dia pergi mengaji, soal duit dia jangan fikir. Yang penting dia mengaji sungguh, balik jadi ustaz, balik jadi orang alim. Saya kata jangan hampakan orang bagi sumbangan pada kita. Niatlah pahala yang kita mengajar tu dapat pahala kepada orang yang menaja kita. Jadi itu saya punya, saya tolong dia. Sekarang ni kos dia kita dah berjaya kumpul lebih kurang RM4,000. Kita nak lebih kurang dalam RM16,000. Kos dia agak mahal, visa dengan penginapan sana. Dia memang orang susah betul. Memang keluarga yang susah, tak dapat apa-apa tajaan. Dia dah cuba mohon tajaan-tajaan. Tapi tak dapat tajaan. Orang Terengganu. Orang Terengganu. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang nak tu boleh berikan pada saya lah. InsyaAllah sumbangan bulan ni memang saya niatkan untuk dia saja. Apa yang baik datang daripada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami pada pagi yang mulia ini dalam keadaan penuh kebaikan, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Amin ya rabbal alamin.